6.3 graf fungsi sin, cosine, dan tangent. Oke. So, di bagian ini kita akan bincang bagaimana nak lukis graf untuk fungsi trigonometri ini. So, kalau kita nak sin x, so sin x dia punya bentuk adalah macam ni. Oke, dia adalah dari 0 hingga 360 atau 0 hingga 2 pi. Dan cos x itu dia hampir sama dengan sin x lah. Oke. So, untuk cos x itu dia macam tunjuk lidah lah. Oke. So, dan kita ada tangent x. So, tangent x itu dia dengan dia punya bentuk adalah macam ni. Oke. So, di sini kita ada sin x dengan cos x. So, sin x dan cos x mereka punya ciri ialah dia punya maksimum 1, minimum negatif 1. Oke. Dan dia punya tempo, oke, period adalah 360 atau 2 pi. Kala dia. Oke. So, ini ialah dan untuk yang tangent punya, oke, dia tak ada maksimum, dia tak ada minimum. So, apabila 180 dengan negatif 180 itu 90 dengan negatif 90 itu dia adalah infinity lah. Dia punya asymptote lah. Okay. So, dia tak ada maksimum. So, ini dia adalah graf untuk sin. So, ini ialah bentuk untuk graf sin. Okay. So, seterusnya kita ada graf untuk cos. So, ini ialah tangent. Okay. So, ini ialah graf untuk cos. So, kita kena hafal bentuk untuk sin, cos dengan tangent lah. So, yang ini ialah graf untuk cos. Dan seterusnya ini ialah graf untuk tangent. So, seterusnya kalau kita tambah A, B, C untuk sin itu, okay, kita nak tengok perubahan bentuk untuk sin dengan cos apabila kita tambah dengan A, B, C. Okay. So, kita guna Desmos. Tengok yang sin punya. So, saya ada A sin, okay, B X tambah dengan C. Okay. So, tambah dengan C. So, kita tengok. Dia punya C saya bagi dia kosong. So, saya punya A, let's say dari negatif, dari 1 hingga, saya punya A ini, dia dari 1 hingga 3, dia punya jarak ialah 1. So, tengok. A tukar 2, 3. Okay. So, dia punya maksimum itu ialah Y sama dengan A dan Y sama dengan negatif A. Okay. So, ini ialah dia punya maximum value dengan minimum value lah. So, ini ialah perubahan untuk nilai A. So, seterusnya, kita tengok yang perubahan B. B itu, so, jarak 1. So, kita boleh nampak apabila B ialah 1, dia dari 0 hingga 2 pi. Dia ada satu bentuk yang penuh. Okay. So, di sini saya tambahkan dia punya domain ialah X di antara 0 dengan 360. Okay. Bukan. Dari 0 hingga 2 pi.
Okey. So, dia ada satu saja. Okey. Dan kalau saya tukar B ke 2, dia ada dua dua gambar yang penuh. Apabila B ialah 3 dan dia ada satu, 2, 3. 3 bentuk sign yang penuh. Okey. So, ini ialah perubahan untuk dia punya B. Okey. So, dan apabila B bertukar, dia punya color akan bertukar. So, apabila B ialah 3 dan sini jadi 2 pi per 3. Apabila B ialah 2, dia akan jadi 2 pi per 2 pi lah. So, kalau dia 1 ialah 2 pi. 2, 2 pi per 2. 3, 3 pi, 2 pi per 3. Okey. So, yang C ini, okey, kita dari negatif 3 hingga 3 jarak 1. So, dia naik atas lah. So, tambah dengan C. So, ini pun tambah dengan C. Okey. So, apabila kita punya C bertukar, dia akan naik atau turun. Okey. Ha. So, untuk cos, dia pun sama. Okey. So, di sini saya ambil yang cos. So, saya ada A cos BX tambah C ini. So, cos punya bentuk ialah macam ni. So, saya punya A tukar, dia akan dia punya maksimum 1 dengan negatif 1. So, dia sekarang kalau saya punya A tukar, dia akan jadi 2, 3. So, dari negatif 2 ke 2, negatif 3 ke 3. So, A ini akan tukar dia punya amplitude. So, untuk yang ini, dia 2 pi. Dia punya color ialah 2 pi. Okey. Dia punya period 2 pi. So, apabila saya tukar B ini jadi 2, dia akan jadi 2 pi per 2 pi. Okey. Dalam 2 pi itu dia ada 2 bentuk cos yang penuh. So, apabila B jadi 3, dia ada 1, 2, 3. 3 yang penuh. 1, 2, 3. 3 yang penuh. Okey. So, dia punya period jadi 2 pi per 3. Okey. So, untuk yang C ni, dia turun, naik lah. Okey. Semua pindah naik atas dan semua pindah naik turun lah. Okey. So, ini ialah C. Okey, ini untuk cos punya. So, untuk yang tangent ini, kita ada A tangent BX tambah C. Okey. So, untuk tangent ini, dia tak ada uh, dia tak ada horizontal asymptote. Dia sampai dari negatif infinity ke infinity. Tapi dia ada uh, positive asymptote. Dia ada asymptote itu, yaitu ini ialah pi. Okey, per 2. Okey. Dan kita ada pi per 2. Okey. So, kita tengok saya punya tangent ini, sepatutnya kita kena tengok dari negatif pi hingga ke pi sahaja. Okey, ataupun 2 pi sini macam ni. Okey. So, kita tengok dia punya bentuk untuk tangent adalah macam ni. Okey. So, kalau saya tukar A ni, okey, sebenarnya saya lebih suka guna pi per 2 hingga 2 pi per 2. Okey.
So ini bahagi 2. Oke. So kita ada pi berdua dengan negatif pi berdua. Oke. So kalau saya tukar dia punya A, dia punya bentuk sama saja, lebih cerun saja. Kalau dia punya A besar, dia lebih cerun. Oke. So A itu tak mengganggu dia punya, tak ubah dia punya bentuk. B itu, so apabila B jadi 2, so dia jadi ada dalam 180 itu dia ada dua bentuk yang penuh lah. So kalau satu dia satu saja, dan dua macam ni. Oke, tiga dan dia ada tiga penuh, satu dua tiga, tiga yang penuh. So dua setengah, satu setengah, dua lah. Kalau satu satu lah. Next, kalau kita tukar dia punya C, dia naik atas dengan turun saja lah. Naik dengan turun saja. Oke. So dia tukar dia punya y-intercept saja. Oke. So ini ialah perubahan untuk C lah. Uh, so ini ialah perubahan untuk dia punya uh, ABC itu. Oh, dari apa yang kita buat di Desmos itu, so kita tahu bahawa dia punya y sama dengan a sin bx tambah c itu, a akan tukar dia punya nilai maksimum dan nilai minimum. Oke, dan dia punya amplitude. So sin punya bentuk ialah macam ni. B bilangan kitaran dalam jurat. Oke. So 360 per B atau 2 pi per B ialah dia punya kalah. So translasi itu naik ke turun. Oke, berapa unit. So di sini kita boleh tengok yang ini ialah kita ada dia punya perubahan dan dia punya kesan lah. So untuk perubahan dengan kesan ini, A akan tukar dia punya maksimum dan minimum dan dia punya amplitude. So tangent dia tiada nilai maksimum dan minimum lah. B bilangan kitaran. Oke, dalam 2 pi atau 360. Oke, so dia punya skala ialah 360 bahagi B, 2 pi per B. So tangent 180 per B, pi per B. C kedudukan paksi X berbanding dengan kedudukan graf aksa. Naik ke turun berapa unit. Oke. So di sini kita tengok contoh 11. Oke. So untuk contoh 11 ini kita tengok macam ni. So dia nak lukis graf cost. So kita tahu bahawa graf untuk cost dia adalah macam ni. So ini ialah cos X. Tapi kalau dia dia adalah dari 0 hingga 360. Kalau saya ada 2 cos, so dia adalah 2 dengan negatif 2. Oke. Tetapi kalau di sini dia darab dengan 3 per 2. So ini bahagi dengan 3 per 2. So 360 bahagi dengan 3 per 2 itu dia akan jadi 240. So 120, 60. Oke. So biasanya ya 9. So untuk yang ini biasanya ialah 90. So 90 bahagi dengan ini dia akan jadi 60, betul. Oke. Tetapi kalau saya negatifkan dia, negatif, dan dia punya graf akan jadi macam ni lah. So positif jadi negatif, negatif jadi positif. Oke. Dan kalau saya uh, tambah dengan 3, 5. 0 tambah 3, 3. Tambah 3, 1. So graf yang saya boleh dapat ini dia akan jadi
eh, dari 1 hingga 5. So sini ialah 1, oke, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5 di sini. Oke. So ini ialah Y, ini X. So 5, 3, 1, dia punya graf adalah macam ni. Oke. So sini ialah 240. Oh, dia adalah 1.5. So kena ada setengah lagi. So sini ialah 360. Oke, 360. So sini 120, sini 60. Oke, so ini ialah 180, dan ini 300. Oke. Sebenarnya kita ada satu trik. Oke. Tapi saya tak suka trik itulah. So trik itu ialah ada guru yang akan minta, oh, so sini saya tak boleh guna degree. Dia kena guna uh, 2 pi. So ini ialah 2 pi. Dan ini ialah pi. Ini pi per 3, 2 pi per 3, 4 pi per 3, 5 pi per 3. Kerana sini dia bagi dalam radian, kita kena guna radian. Okay, so sebenarnya kita boleh guna trik macam ni. So saya nak buat shift setup angle unit jadi radian. Lepas itu mode table. Saya ada 3 tolak 2 cos 3 X per 2. Okay, formula ini kita key in. So dia punya period ialah pi per 3. So start dari kosong hingga 2 pi. Dan dia punya period ialah pi per 3. Pi per 3. Macam ni. Okay. So kita tekan equal lagi. Dan kita boleh dapat nilai ini. Okay. Dan seterusnya kita ada nilai ini. Okay. So kosong pi per 3, 2 pi per 3, pi, dan pi, 4 pi per 3, 5 pi per 3, 2 pi. 1, 3, 5, 3, 1, 3, 5. So 1, 3, 5, 3, 1, 3, 5. Kita ada nilai-nilai ini, plotkan nilai ini sajalah. Dan kita dapatlah dia punya bentuk graf itulah. Okay. Tapi saya tak suka. Saya lebih suka guna cara macam ni. Okay. Contoh 12. Nyatakan fungsi cos. So fungsi cos ini, so ini ialah cos. Kita tengok bentuk ini, dia adalah cos. Okay. So dia ini ialah 4. Okay. So dalam 2 pi ini dia ada 2. Okay. So ini A ialah 4. So dia ada 2. So B ialah 2. Okay. Dia tak naik, tak turun. So C sama dengan kosong. So Y ialah 4 cos 2X. So di sini 4 cos 2X 90. So dia 90
pi per 2 bagi dengan 2, dia adalah pi per 4. Pi per 4. Oke. So, di sini kita ada yang ini. So, semak apabila kosong, dia 4. Then pi per 4, dia kosong. Then pi per 2, dia negatif 4. Then 3 pi per 2, dan dia kosong. Oke. Dan seterusnya kita ada yang ini. Oke. Sampai yang nomor 8 ini. Oke. Ah, oh, Oke. So, yang ini dia adalah macam ini. Oke. So, apabila dia sampai eh dan dia 4 kosong, negatif 4 kosong, dan 4. Betul. Oke. Jadi cara kita dapat B pun boleh macam ni. 2 pi bahagi dengan pi. 2 lah. Oke. Dia punya period di sini, kala dia je lah pi. 2 pi per pi. So, kita tengok dia 4 cos 2x. Oke. So, seterusnya kita cari yang tengok contoh 13. Contoh 13, fx sama dengan 3 sin 2x. So, kita tahu bahawa nyatakan kala bagi graf seterusnya nyatakan bilangan kitaran graf uh, culat tersebut. So, dia ada 2 kitaran. Okay. So, dia punya kala jelah 360 bahagi dengan 2, 180. So, dia punya amplitude ialah 3. Tuliskan koordinat bagi titik maksimum dan titik minimum. So, kita tahu bahawa sin punya graf adalah macam ni. So, dia adalah 360. So, ini ialah sin x. Tapi kalau saya ada sin 2x, ini bagi 2, 180. 180. Oke, so sini ialah bukan 180 bagi 2, dia akan jadi 90. Ini 45. So, dia ada 2 yang penuh. Oke. So, kalau saya darab dengan 3, so sini ialah 3 dengan negatif 3. So, dia punya maksimum itu, dia ada 453. Oke. So, minimum itu 135 negatif 3. So, sini 180 dan 225, 225, 3. Dan ini ialah 315 negatif 3. So, dia nak kita lakarkan graf itu. Oke. So, lakarkan graf itu dia 2 yang penuh lah. Oke. So, di sini kita ada yang ini. Oke. Dan kita ada dari sini hingga sini. Oke. So, ini Y. So, kosong X. Dia ada 3. 3 sin 2x. 3 negatif 3. So, sin itu dia punya graf adalah macam ni. So, 1 yang penuh. Lepas tu 2 yang penuh. Okay. So, sini 360, 180,
90, 45, 135, 225, 270, dan 315. Okay. So, dia nak kita cari Y sama dengan negatif 3 sin 2X. So, negatifkan dia lah. Positif jadi negatif. So, dia punya graf akan jadi macam ni. Hmm. Okay. Okay. So, dia adalah macam ni. Seterusnya kita tengok contoh 14. So, untuk contoh 14 ini, okay, nyatakan transformasi tangent X. So, negatif tangent dan negatif tangent. So, kita tahu bahawa graf untuk tangent dia adalah macam ni. Okay. Lepas tu macam ni lagi. Okay. So, ini ialah tangent punya. So, negatif tangent itu, so yang ini ialah tangent X. So, negatif tangent dia adalah macam ni. Okay. Macam ni. So, ini ialah negatif tangent. So, kita moduluskan dia punya negatif tangent. Okay. Then dia punya graf akan jadi macam ni. So, ini ialah negatif tangent X punya modulus. Okay. So, ini ialah untuk yang A punya. Okay. So, kita ada negatif tangent X. So, apabila kita moduluskan, negatif jadi positif. So, di sini, untuk yang B punya, kita tahu bahawa tangent X itu adalah macam ni. So, kalau saya moduluskan, dia akan jadi macam ni. So, ini ialah yang modulus tangent X. Kalau kita negatifkan dia, dia akan jadi macam ni. Ini ialah negatif tangent X. Okay. So, dia nak hingga 2 pi. Ini ialah pi. So, sini 2 pi. Ini pi. Okay. Sini pi per 2. Pi per 4. So, asymptot. So, pi per 2. So, 3 pi per 2. So, ini 3 pi per 2. Ya. Okay. So, di sini A punya macam ni. Betul. Lepas tu yang B punya modulus tangent negatifkan macam ni. So, latihan kendiri 6.4 akan dibincang dalam video yang seterusnya.